Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, alhamdulillah kita teruskan perbincang bicara kita dalam kitab Hikayat Fiqhiyah. Hikayat yang ke-17 kami pilih hadis yang diriwayat oleh Maula li Abi Sa'id Al-Khudri. Kisahnya kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada duduk, kita duduk, kita angkat kaki, kemudian kita peluk lutut. Duduk memeluk, pegang lutut gitu. Dakak lutut. Bila kita dakak lutut, maknanya macam duduk, orang panggil duduk tinggul, gitu tak? Tertinggul. Mencangkung. Tapi yang ni kita pegang lutut. Angkat lutut dua, rapat pun kita pegang. Panggil relax lah. Kalau nak tidur pun sedap mengatuk gitu. Orang Arab ni biasa dia duduk, dia akan ikat. Ikat ada tali pula, dia ikat macam orang-orang Syekh Yaman tu. Dia ikat di tali di lutut dia tu, dia relax situ duduk. Baik, hadis ini kita baca hadis, kemudian kita pergi kepada perbincangan. Dari Maula ni hamba yang dimerdekakan. Itu dipanggil Maula kan, khadam. Kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala bainama ana ma'a Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz dakhalna al-masjid. Aku ikut Abu Sa'id bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami masuk masjid. Al-masjid, kata ulama bila ada alif lam di sini dalam cerita ni tentulah balik kepada Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Fa idza rajulun jalisun fi wasatil masjid muhtabiya. Tiba-tiba ada orang duduk di tengah-tengah masjid dalam keadaan mengangkat kaki dia. Angkat kaki dia, lutut dia ni, paha dia tu duduk di dada dia ni. Kemudian tangan dia peluk lutut dia ataupun dia ikat dengan tali gitu. Dia boleh dua-dua. Sama ada kita peluk dengan tangan atau ikat dengan tali. Ikat dengan tali lagi relax kan. Musyabbikan asabi'ahu ba'daha fi ba'din. Duduk main mematah-matahkan jari. Duduk gini, relax molek ada duduk tu. Main patah jari pula. Pek kan. Kita ni seronok juga patah jari ni. Sedap main. Kalau nak lengkap ni ada saya lagi. Korek hidung saya lagi. Tapi tak ada lah hadis. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yaftunir rajulu li isyarati Rasulillah. Nabi kita isyarat, tunjuk dia. Jangan, maknanya isyarat, jangan buat macam tu. Jangan duduk patah-patah jari ni, jangan duduk begini. Dia tak nampak. Maknanya dia tengah orang panggil tengah syuk ataupun tengah khusyuk lah, atau kalau orang Kelantan kata tengah galik. Tengah galik mana tengah syuk lah, tengah duduk peh jari dia ni, duduk tebak pula dia dan duduk peluk lutut. Dia tak nampak isyarat Nabi supaya jangan buat. Kita ni hari ni agak-agaknya orang tak nampak orang isyarat ni, orang duduk buat main, duduk patah apa. Tuan-tuan boleh jawab kat bawah tu. Jawab dia patah handphone lah. Tengah duduk main WhatsApp ke, bertitik air liur dah. Orang panggil tak hirau. Allahul musta'an. Baik. Maka laki-laki ni tak nampak. Kalau nampak dia berhenti, tapi dia tak nampak yang Nabi kita isyarat supaya jangan buat. Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Sa'id. Nabi pun tengok pada Abu Sa'id. Kan dia masuk tadi. Tengok Abu Sa'id, faqala idza kana ahadukum fil masjid fala yushabbikanna. Bila kamu berada dalam masjid, jangan main patah-patah jari. Jangan. Fa inna tasbika minasyaitan. Main patah jari ni daripada gangguan syaitan. Syaitan duk kosek kita,
lenguh lah macam-macam, kita pun peh sana peh sini. Wa inna ahadakum la yazalu fi salatin, sentiasalah seorang itu ditulis pahala dalam keadaan salat, madama fil masjidi hatta yakhruja minhu, selagi orang tu dalam masjid, dia mari tadi dia masuk masjid, nak tunggu qamat ke, nak tunggu solat ke, ataupun lepas solat maghrib nak tunggu isya ke, maka orang itu diberi pahala solat. Hadzal hadis rawahu Ahmad dan lain-lain ulama. Baik, kita pergi kepada dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis ini menunjukkan kepada 2-3 perkara. Yang pertama, larangan daripada duduk ihtibak pada hari Jumaat itu. Duduk tengah khutbah sambil-sambil duduk berayu, duduk peluk lutut itu. Duduk baik-baik. Kenapa larang? Tunggu sekejap lagi. Yang kedua, karahiyatu tashbik, makruh, tidak baik kita main patah-patah jari. Bermula daripada kita ambil wuduk, kita nak keluar daripada rumah pergi masjid, bermula dari situ lagi. Dan ketika berada dalam masjid, sampai kita sudah salat, keluar daripada masjid, baru boleh main patah jari. Ini di antara hadis, dilalatul hadis dalam masalah ini. Yang ketiga, ini tambahan, kita kata kelebihan orang berada dalam masjid menunggu solat yang berikutnya. Pahala dia ditulis solat walaupun dia duduk menyandar dinding, duduk dengar tazkirah, duduk baca Quran. Kalau kita dengar kuliah ataupun kita berzikir, kita boleh pahala berzikir, pahala majlis ilmu, pahala menunggu solat. Masya Allah. Ini yang saya kata, kita zaman PKP ni kita lost yang ni. Kita tak dapat yang ni. Tak dapat pahala menunggu solat di masjid. Jangan tuan-tuan tanya, kali di rumah macam mana buat Ustaz? Allahu Akbar, macam mana saya nak jawab? Nabi tak kata menunggu solat di rumah, dia kata tunggu di masjid. Itu kelebihan masjid. Tuan-tuan tak nak PKP, doakanlah supaya Allah Ta'ala angkat COVID ni segera, insya-Allah. Baik. 10 isu yang dibincangkan, poin yang dibincangkan dalam kisah ini. Yang pertama, Maula Abi Sa'id. Maula itu makna khadam dia ataupun orang yang dia merdekakan, maka nama dia Maula. Kata di muhakkik kita ini, kami tak jumpa nama dia. Tak ada sumber-sumber rujukan yang kami tengok, syarah hadis ke siapa, tak sebut nama. Kalau tengok ke kisah dia tu, sahabi dia. Sebab dia kata dia dengan Abu Sa'id jumpa dengan Nabi. Masuk dalam masjid, tengok orang duduk ihtibak dengan duduk patah jari. Sahabi, maka dengan itu jahilnya nama beliau tidak memberi mudarat kepada hadis ini. Yang kedua, Abu Sa'id Al-Khudri banyak di antara seorang sahabat yang riwayatnya banyak. Kalau kita baca, kita ada agak sering jumpa qala Abu Sa'id an Abi Sa'id, maknanya banyak riwayat dia. Maka apakah nama dia? Kita belajar dah dari sudut nama ni penting kan. Kita dah belajar pentingnya dari sudut mengenali nama orang. Apa kata tak penting? Orang tu tak penting. Kita kata penting. Sebab apa penting? Sebab mengenali nama orang ini satu mendekatkan kita kepada kepribadian orang itu. Kita kenal dia, kita tahu nama dia, itu juga satu perkara yang baik. Tak tanda nama. Nama dia Abu Sa'id Al-Khudri, nama dia Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik Al-Khazraji. Orang Khazraj, orang Madinah, Al-Ansari. Tapi nama dia jarang dikenali, Sa'ad bin Malik. Yang kenalnya Abu Sa'id. Al-Imamul Mujahid, Mufti Al-Madinah. Ayah dia syahid dalam peperangan Uhud. Ayah dia Malik, sahabat juga, syahid dalam peperangan Uhud. Ketika peperangan Uhud, Sa'ad dibawa oleh ayah dia, Nabi tak terima kerana umur dia baru 13 tahun. Dan dia sempat menghadiri peperangan Khandaq pada tahun yang 5. Dan menghadiri Bai'atul Ridwan, Hudaibiyah.
Dan syuhidalahu, disaksikan bahawa dia ni salah seorang daripada sahabat Nabi yang muda. Kan umur dia waktu Nabi perang Khandaq tu baru umur 15 tahun. Nabi wafat umur dia baru 20 tahun. Muda, masya-Allah, tabarakallah. Mati Abu Sa'id Al-Khudri meninggal pada tahun 74 Hijri. Musnad, mana hadis yang bersanad daripada Abu Sa'id ini secara berulangnya sebanyak 1170 hadis. Ittafaqal Bukhari wa Muslim 43 hadis. Bukhari saja meriwayat 16 hadis tanpa Muslim. Muslim meriwayat tanpa Bukhari 52 hadis. Kita kata radhiyallahu an Abi Sa'id wa an jami'i as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik. Itu dia panggil terjemah ringkas. Betul anda seronok baca kitab ni, dia perkenalkan sahabat walaupun ringkas tapi sekurang-kurang kita tahu siapa dia Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji. Yang ketiga, terdapat dalam hadis ini masjid. Dia kata apa? Dalam hadis kata fa iz dakhalna al-masjida, kami masuk dalam masjid. Masjid ni ada alif lam, maka masjid dia Masjid An-Nabawi Syarif, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengikut para ulama Islam kata tak kiralah. Ammatul likulli masjid. Hukum ini, hukum ihtiba, duduk peluk lutut ini dan patah jari ini bukan khas untuk masjid Nabi saja. Di mana-mana masjid makruh perbuatan tersebut, tidak baik. Jadi alhamdulillah. Yang keempat, terdapat larangan ihtiba dalam hadis Muaz. Hadis lain pula menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil habwati yaumal jum'ah wal imam yakhutub. Nabi larang duduk ihtiba tadi pada hari Jumaat di saat imam sedang berkhutbah. Kenapa? Hadis ini riwayat Tirmizi dan lain-lain. Sebab apa dilarang? Duduk macam ni, angkat kaki begini, nampak bawah tu, kan? Nampak di sebelah bawah yang pertama. Ini tengok ni. Ta'lilun nahi, sebab-sebab larangan. Yang pertama, orang yang duduk angkat lutut ni, punggung dia tak rapat dengan lantai. Dan kemungkinan kalau dia terlena sikit, keluar angin, membatalkan wuduk. Sukar dia nak keluar, Nabi tengah khutbah, khatib tengah khutbah, kita nak pergi ambil wuduk pula kan. Satu. Yang kedua, zaman sahabat mereka ini, biasa dia pakai kain, dia tak pakai seluar kat dalam. Ini juga satu benda yang danger. Boleh membahayakan ketenteraman awam. Boleh terdedah aurat. Tapi zaman kita hari ni, macam mana pula? Pakai seluar. Tapi kalau duduk angkat gitu, nampak juga seluar ketak-ketak tu. Masih lagi nampak aurat. Sama juga kan? Kemudian, sebab yang ketiga, banyak lagi sebab, tapi dalam kitab ni ringkas ya. Dia kata duduk relax macam ni boleh menyebabkan mengantuk. Lebih-lebih kita pernah kerja satu hari, pause kejap, begitu ke solat Jumaat, pernah akak lutut ini, khatib atas mimbar, ittaqullah, kita sini keroh kat bawah. Itulah di antara sebab-sebab larangan. Jadi larangan sebut. Tuan-tuan boleh tengoklah gambar ihtiba tu, payah kita nak angkat lutut kat sini, kan? Allahu akbar. Tengok dalam cari internet tu, larangan duduk ihtiba, akan keluar gambar pak cik ni, insya-Allah. Baik. Kemudian yang kelima, dua isu di sini. Yang kelima, tashbih al-asabi'. Main patah jari ni kenapa pula dilarang? Kata di para ulama hadis, kami tak nampak larangan ini illa su'al adab ma'allahi tabaraka. Allahu akbar. Boleh jadi tidak baik. Orang duduk kuliah depan, tengok duduk khutbah, kita duduk totah kan. Tak jamin.
Kan? Dan kalau kita tak nampak hikmah sekalipun, para jemaah sekalian, kita kena ingat, hikmah itu sama ada kita nampak, tapi amrun ta'abbudi, benda itu Nabi kita larang, tentulah di sana ada hikmah. Kalau kita tahu, kita kata Alhamdulillah. Kalau kita tak tahu pun, kita kata Alhamdulillah, ada hikmahnya di sana. Nah, mana kita sebagai seorang Muslim, jangan duk banyak sangat cari taklil, mencari sebab-sebab. Ada hukumnya, kita nampak sebab, ada hukum tak jelas dia punya sebab. Hak tak jelas, kita kata amrun ta'abbudi. Kalau hak jelas, kita taklilkan dia, kita analisakan dia, kenapa dilarang. Itu lagi baik. Jadi Alhamdulillah, ada sebuah kitab nama dia Hikmatut Tashri'. Hikmah perundangan. Menarik. Di antara kitab yang saya suka baca, tuan-tuan tengok kitab Fiqh Manhaji. Kitab fiqh tu, setiap kali dia sebut bab sekian kata, kemudian dia sebut pensyariatannya, dalil, kemudian hikmah. Awal bab mesti dia sebut. Ini di antara. Dan juga boleh juga tengok dalam buku saya ni, keindahan Islam, ada sebahagiannya hikmah-hikmah itu ada diceritakan di sana. Kita kata Alhamdulillah. Baik. Ada pun larangan ni. Ni ada setengah orang ni, bila dia tak jumpa cari hikmah, dia mula buat bantahan. Dia kata, sebahagian orang yang terpengaruh dengan budaya barat, perli kepada orang tawaf. Apa main pusing-pusing? Berjalan 2-3 km, pergi lontar batu kat Mina, buat apa? Dia kata ini macam berhala je, kan? Maka, kalau kita baca hikmah, dalam kitab-kitab haji, terserlah kenapa disyariatkan demikian. Jangan duk peduli dengan puak-puak tu. Baik. Dalil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada kita matah-matahkan jari semenjak keluar daripada rumah. Ada hadis lain, tanda tuan-tuan. Hadis yang diriwayat oleh Ka'ab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ah." Apabila seorang kamu berwuduk, maka dia perelokkan wuduk dia. Mana kita ambil dengan sunatnya, basuh tangan 3 kali, komor-komor, masuk air dalam hidung. Kemudian kita basuh muka dengan bersih tangan. Habis wuduk kita baca doa kan, doa wuduk. Summa kharaja amidan ilal masjid. Kita siap-siap kita berwuduk, kita pun keluar dengan niat nak pergi masjid. Niat nak pergi masjid. Buat apa? Nak pergi ibadat. Jangan ingat kenapa? Member tunggu di masjid lah. Maka Nabi kata, jangan sekali-kali kamu la yusabbikanna baina asabihi, jangan sekali-kali kamu duk main mata-mata sejak keluar daripada rumah lagi. Fa innahu fi salatin, karena sesungguhnya dia telah diberi ganjaran pahala sedang solat. Masya-Allah. Hadis ini riwayat Ahmad wa Abu Daud wa lain-lain. Artinya para jemaah sekalian, kita nak pergi masjid ni, kita kena siap awal-awal di rumah. Ambil wuduk, kemas. Sebab tu salah satu daripada khutbah saya, kalau tuan-tuan tengok, dalam awal PKP dulu, tajuk khutbah, beberapa SOP ni menghidupkan amalan sunnah. Kan SOP kita nak pergi masjid, kena ambil wuduk di rumah. Pergi awal, mencari tempat. Kita kata Masya Allah, setengah masjid ni dia malah nak cari orang. Masjid-masjid Jumaat ni dia malah nak cari orang, nak buat senarai. Dia kata nak mari solat Jumaat, siapa datang awal senarai nama, cukup 50, tutup pintu. Walaupun kita tak sukalah tutup pintu, tapi apa boleh buat, itu peraturan. Peraturan lah. Kita pun tak boleh nak banyak cakap-cakap kan, menimbulkan masalah. Yang pentingnya Nabi kita larang bermula daripada mana? Bermula dari keluar daripada rumah sehinggalah kita selesai solat. Fa amma iza kana fil masjid la wala yantaziru solat. Ada juga ulama kata kalau kita sudah dah solat, habis dah. Bolehlah kalau kita nak rasa lenguh tangan, nak buat sikit. Boleh. Tapi kata di para ulama, lakinni akhsha alaihi nisyan. Aku bimbang takut jadi tabiat pula. Masuk masjid kau duk main patah jari. Akhir sekali orang duk khutbah juga. Ustaz duk kuliah depan pun lipat juga. Maka kita jadi tabiat. Jadi eloklah kita kontrol diri kita supaya tidak bermain dengan jari ni daripada keluar rumah sampai kita keluar masjid nanti, insya-Allah.
Ini kata ulama masalah makruh, bukan termasuk dalam masalah apa ni, haram kan. Baiklah. Yang keenam, Nabi SAW radda at-tashbih ila syaitan. Tengok dalam hadis Nabi kata apa? Fa inna tashbih min syaitan. Nabi kata jangan main patah jari. Main patah jari daripada syaitan. Kenapa dia disebut kepada syaitan? Yang duk patah jari itu bukan syaitan, orang. Kenapa tak marah? Ini apa ni, kata di para ulama hadis, kerana syaitan telah menggoda kita, menghiaskan kita, melarakan kita, maka kita nisbahkan perbuatan itu kepada big boss, bukan kepada kita. Kan yang menyebabkan kita jadi tidak beradab dalam majlis khutbah, dalam majlis ilmu. Sebab apa? Sebab apa ni, gangguan daripada syaitan. Allahu Akbar. Banyak tuan-tuan kita tengok, kan ada hadis yang sahabat kata, in kana sawaban faminni, kalau apa yang saya cakap ni benar, itu saya punya, tapi kalau saya cakap salah, itu daripada syaitan. Maaf. In kana sawaban faminallah, kalau benar apa yang saya cakap itu daripada Allah, tapi kalau salah, maaf ya, kalau salah, minni wa minasyaitan, daripada aku, daripada syaitan. Maknanya kita ni sebuah kepada kita dan syaitan sekali. Jadi dalam hadis ni pun Nabi kata fa inna tashbih minasyaitan. Permainan tasbih itu mari daripada syaitan. Syaitan duk ajar kita supaya buat benda-benda yang tak baik. Jadi hari ni pun macam-macam kita para jemaah sekalian, banyak ada etika kita dalam masjid kita telah kehilangan. Masya Allah, tabarakallah. Baik, yang ketujuh, Nabi kita SAW isyarat kepada laki-laki tadi supaya jangan duk main tangan tu. Tapi sahabat ini istighraq fit tafkir, dia duk sibuk, jadi boleh jadi dia duk relax sangat-sangat, tak dengar apa, duduk main jari dia. Dalam riwayat Imam Muhammad, annar rajul kana, laki-laki itu yuhaddis nafsahu, mana duk khayal lah, duduk cakap dalam diri dia, sehingga dia tidak nampak kepada isyarat yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, murabbi wa muaddib, Nabi kita tak jerkah dia. Ini kita kena belajarlah, tuan-tuan, saya dan tuan-tuan kita kena belajar adab dalam masjid. Ni ada setengah imam ni marah lalu. Hei, apa main jari? Semua satu masjid akan tengok, oh main jari dia. Aku isyarat tak nampak. Oh backing dia kan. Tak boleh. Maka Nabi kita nak tutup aifan kawan tu, sebab Nabi tengok dia, Nabi isyarat lah, dia tak dengar. Maka Nabi kita berpaling kepada Abu Sa'id. Nabi tegur, ya Aba Sa'id, kalau kamu duduk dalam masjid, maka jangan kamu patah-patahkan jari, sebab pahala kita tunggu solat ini sudah dikira pahala solat. Jangan main jari. Maka Nabi beritahu kepada Abu Sa'id, sudah tentu Abu Sa'id seorang sahabat akan tegur kawan tu senyap-senyap. Nabi nak pergi ke depan dah lah, ke tempat solat dia tu. Jadi Abu Sa'id, ini kerja kita pendakwah. Makna pendakwah ni bila kita tengok ada benda tak betul, kita kena tegur lah kawan ni. Jangan tunggu sampai imam tegur. Tapi imam pun nak tegur, kena tengok jugalah keadaan kan. Kalau mengaibkan kawan tu lain, kalau dia buat benda mungkar, mesti kita tegur. Kalau setakat dia orang panggil kesalahan-kesalahan yang masih lagi boleh diperbincangkan, buat cara Nabi tadi. Anda ingat pengalaman saya sendirilah, dengan dua orang anak saya waktu tu masih kecil lagi. Saya pergi mula-mula balik daripada belajar dulu, sekitar tahun 2007 itulah lebih kurang. Kita balik belajar 2006. Ini sejarah. Masuk dalam masjid, imam naik mimbar, khatib naik mimbar. Tiba-tiba dia tengok saya, ada anak dua orang kecil ni. Kecil pun dah sekolah dah darjah 3 ke gitulah, darjah 3, darjah 4 dah. Bukannya budak kecil duk pergi ngemai-inguh dalam masjid. Dua orang ni tak ada cakap pun. Kita suruh baca Quran, baca surah Kahfi, relax je. Tiba-tiba Pak Imam tu, yang ada anak tu keluar, duduk luar. Ya Allah, tuan-tuan bayangkan bagaimana keadaan hamba Allah itu
bersama dengan anak dia dihalau keluar dalam dewan masjid kerana bawa budak masuk masjid. Masa tu pun tak ada PKP pun. Mana luahnya masjid tak ada masalah. Tapi akhirnya kita terpaksa kena, saya bawa lah keluar anak saya daripada dewan masjid, pergi duduk di ujung. Kita kata tak apalah. Kalau anak saya melompak sana sini, orang Kelantan kata buah dalam masjid, logik. Ni budak dia nak tunggu dengar tuan khatib berkhutbah, tiba-tiba dihalau. Sepatutnya tegurlah dengan cara baik dah. Seeloknya tuan-tuan, kalau ada anak-anak yang tidak memayis, yang belum balik tu, eloknya kalau kita mari Jumaat kita duduklah di tempat yang kanak-kanak dah. Jadi harmoni. Ini tengok, yang bawa anak tu keluar. Hei, benar. Saya duduk mikir kalau saya tak keluar mungkin dia tak boleh khutbah hari ni. Saya pun bangunlah walaupun sangat malu. Nah, baiklah. Nabi kita tak nak malukan sahabat. Dia pusing kepada Abu Sa'id. Dia cerita hadis ni pada Abu Sa'id. Sudah tentu Abu Sa'id akan menegur sahabat yang sedang bermain jari tadi. InsyaAllah. Baiklah. Yang ke-8 dalam hadis ini menunjukkan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla yang besar kepada kita para jemaah sekalian. Iaitu siapa dia keluar daripada rumah dia dengan berwudu, bersiap sedia untuk ke masjid, dalam perjalanan ke masjid sudah ditulis pahala solat. Menunggu solat ditulis pahala solat. Masya Allah tabarakallah. Lagi lama lagi bagus. Tengok dalam hadis. Hadis ini dikeluar oleh daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalul abdu fi salatin ma kana fi musallahu yantazirus salah. Seorang hamba Allah Ta'ala itu sentiasa diberi pahala salat selama dia tunggu nak salat. Taqulul malaikatu, para malaikat berdoa, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allahumma ufir. Malaikat berdoa terus daripada kita masuk masjid sampai kita balik. Malaikat kata, ya Allah ampunkan dia. Ya Allah beri rahmat kepada dia. Hatta yang sarifa, sehingga dia balik. Au yuhdith. Ataupun dia berhadas. Orang tanya rawi ni, orang tanya rawi ni, apa dia hadis? Qala yafsu au yadrid. Maknanya dia terketung. Sampai batal wuduk dia, maka dia kena pergi ambil wuduk, masuk balik. Solat tahiyatul masjid, tunggu lagi, insya-Allah. Sambung balik. Kita kata betapa besarnya. Ini malangnya kita hari ni para jemaah sekalian, saya duduk tengok orang ni tak bersedia. Duduk atas kereta nak pergi masjid, atas motosikal sebatang dulu. Masya-Allah. Sampai di ke masjid, batang tu campur dekat tangga masjid. Pergi ambil wuduk, tak naik buat masjid, buat dulu lagi tak qamat. Kita kata sangat-sangat rugi tuan-tuan. Yang tidak beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat rugi. Rugi kita. Habis macam mana kita nak buat? Siap wuduk di rumah, turun ke masjid, tak usah duduk buat pelik-pelik. Masuk masjid, kita solat tahiyatul masjid. Kalau belum azan lagi, kalau dah azan qabliyah. Kemudian kita baca Quran. Para jemaah sekalian, setakat ana duduk buat analisa timetable ataupun buat jadual dalam program satu kuliah saya buat, tajuk tengok YouTube, tajuk dia manajemen ibadat. Kalau kita istiqamah pergi awal masjid, orang azan kita sampai di masjid, kita solat tahiyatul masjid, kemudian kita baca Quran, kita akan sempat mungkin 2 muka atau 3 muka Quran. Bermakna satu hari insya-Allah setengah juzuk Quran kita dapat hasil daripada menunggu solat. Ni hari ni setengah muka pun tak dapat, satu muka pun tak dapat, bukan setengah muka, setengah juzuk dapat insya-Allah. Ni hari ni kita setengah juzuk tak dapat, setengah muka pun tak dapat, yang dapatnya muka buku. Na'udzubillah, itu yang kita dapat. Kita kata nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baiklah, itu yang ke-8. Artinya kita nak keluar masjid bersiap sedia. Kan dalam perbincangan kita yang lepas, ingat tak? Ketika Nabi keluar cepat, ada para ulama katakan, ada di kalangan ulama-ulama salafus salih, lepas solat dia keluar cepat. Sebab apa? Dia tak mahu orang cakap pelik-pelik dengan dia. Kita hari ni suka pula kalau kita boleh buat kelak, buat lepas solat. Allahu Akbar. Solat 15 minit, buat 50 minit. Masya Allah tabarakallah. Bini ingat ke suami duduk iktikaf di masjid, dia duduk iktikaf di tangga masjid. Habis orangnya kutuk dia. Allahu Akbar. Hari ni kluster baru pula keluar contohnya. Hari ni kerajaan sana tumbang. Hari ni hak tak tumbangnya, zikir-zikir ni tak berjalan. Masya Allah tabarakallah.
Baiklah para jemaah sekalian, itu muhasabah kita. Kemudian kita pergi kepada yang ke-9. Minal umuri allati yajibu tanbih, di antara perkara yang patut kita tambih, kita buat perhatian. Kita ambil perhatian, iaitulah kita kena betulkan niat kita pergi masjid. Kenapa? Ini penting. Kita kena betulkan niat kita pergi ke masjid. Kenapa? Iaitu kita pergi niat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, bukan nak pergi cari kawan, bukan nak pergi buka kelab. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, man atal masjida li syai'in fahuwa hazzuhu. Tanda. Man atal masjida, man atal masjid. Siapa dia pergi ke masjid kerana sesuatu urusan. Bukan niat pergi betul-betul kerana tawajuk ila Allah. Ada setengah orang ni dia puas duduk kat rumah. Habis nak pergi masjid. Puas duduk rumah nak pergi masjid. Kita kata subhanallah. Berapa kerja mu? Marah isteri duduk beletar kat rumah kau, macam mana kau dia malah kerja. Tak. Baik pergi masjid. Lah. Nabi kata kalau niat tak baik, niat tidak kerana Allah, itulah bahagian dia pergi ke masjid. Hadis ni rawahu Abu Daud. Dengan sanad yang sahih, dalam Sahih Al-Jami' kata sahih. Mari, jadi kita pergi masjid, biar kita niat betul-betul. Maka kata dia, syarah hadis, dia kata apa? Man hadarhu liqasdin. Siapa dia pergi masjid kerana niat tertentu, maka itulah pahala yang dia dapat. Setakat itu je. Ataupun niat kita campur-campur. Tapi yang penting kita letak niat utama kita, aku pergi masjid lillahi ta'ala. Nak salat, yang lain-lain itu letak sampingan. Jangan kata, tak pergi masjid amalan ni, kawan hak kita nak janji tak jadi mari. Subhanallah. Pergi masjid kerana kawan ke kerana Tuhan? Jangan main-main, kan? Jangan bercampur. Baiklah, yang ke-10, yang terakhir yang kita dapat korek dalam kitab kita ini, beberapa perkara yang patut diambil perhatian. Di antaranya, sebab hadis ni tentang hari Jumaat, di antaranya kita buat majlis tazkirah sebelum solat Jumaat tu. Masjid, ada setengah masjid ni setiap kali sebelum Jumaat mesti ada tazkirah. Saya tengok setakat pengalaman saya dijemput lah, saya pun hadir juga mengaku kita. Ada masalahnya kepada kita. Ada masalah kepada orang itu. Contohnya hadis Abdullah bin Amru, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tunashudil ash'ar fil masjid. Nabi kita larang kita buat pertandingan lawan nasyid dalam masjid. Kalau sekadar orang panggil qafiyah, sebut-sebut istisyhad, itu tak ada masalah. Tapi nak main belak nasyid pula. Tu. Ataupun Nabi kita larang daripada jual dan membeli dalam masjid. Tak boleh. Yang kita nak muzakarah sini, an yatahallaqan nasu yaumal jum'ah qabla as-salah. Kita buat halaqah. Sama ada halaqah mengaji ke halaqah. Ini juga termasuk dalam perkara-perkara yang diperbincangkan oleh para ulama. Sebab ada setengah orang ni, dia masuk, dia nak solat. Kan hari Jumaat ni hari solat. Nabi kita kata, wasalla ma kutiba lahu. Dia masuk masjid, dia solat setakat mana yang Allah Ta'ala izinkan. Berapa rakaat? Teruskan. Hari Jumaat tidak ada waktu larangan daripada kita masuk masjid sampai solat Jumaat. Sampai khatib naik mimbar. Jadi kalau kita buat halaqah, mengajar tazkirah, maka ada masalah di situ. Cuma adakah benda tu larangan tu kuat? Jadi khilaf ulama sini. Ada kata makruh, ada yang mengatakan kalau maslahah, kita kata tak apa. Sebab katanya lepas pada ni khatib akan khutbah. Jadi tak cukup lagi kau khutbah tu dengan terpaksa kena tazkirah lagi. Nak tazkirah juga lepas solat Jumaat. Wallahu a'lam, ini satu perbincangan. Yang kedua, ada pula orang duk main handphone, totak, dia tak silent. Tak buat gegar kan. Jadi gagal lah. Orang duduk mesej mentaswish pada orang duduk baca Quran. Kalau orang khutbah lagilah dahsyat. Dan juga ada yang bawa anak-anak kecil yang tidak memayyiz. Saya di antara orang yang menyokong bawa anak ke masjid, tapi anak yang sudah memayyiz, yang dengar kata. Ni ada setengah tu, anak saya memayyiz, darjah 5, darjah 6. Tapi dia biar duduk melompat di luar. Itu satu penyakit. Bawa anak-anak, kita kontrol, kita kawal. Kalau Pak Imam tak bagi masuk dalam masjid, kita letak di tepi, kita duduk kat luar. Di beranda contohnya, letak anak kita sebelah.
Biar anak tu gurang dengan ayah dia, puas hati. Ni letak sama-sama dia, Masya Allah. Sama derah dengan Pak Khatib atas mimbar. Anak kita duduk bertempik kat belakang. Jangan. Jadi kita kena jaga beberapa perkara. Jadi para jemaah sekalian, di antara lagi, iaitulah adab-adab masjid. Kita datang dengan baju yang bersih. Jangan mari daripada tempat kerja dengan baju busung. Oh, kerja bengkel ke kerja boruh ke tak. Pakai mari dengan baju tu semaya. Lah. Habis saya kan mari tempat kerja, tak ada masalah. Kita bawa dalam beg kita tu selai lagi baju untuk pergi masjid. Berhenti berjam pukul 12 tengah hari, 12.30 kita berhenti kerja, sangkut baju kita di tempat pejabat kerja tu. Ambil wuduk baik-baik, siap, pakai baju baru, kita pergi masjid. Ni ada setengah tempat ni, Masya Allah, dia mari dengan baju kerja dia, kita kata jangan macam tu. Masjid ni rumah Allah, Allah Ta'ala sebut khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kamu ketika pergi masjid. Ni kita pergi masjid pakai baju serabeh dengan baju kerja kita telak. Hari Jumaat ni hari berhias. Wala bisa ahsana ma indahu. Kalau hadis Nabi kata pakailah pakaian yang cantik yang kamu miliki. Pakai wangian yang kita miliki. Jadi kita berwangi. Sekurang-kurangnya kalau tak sempat mandi penuh pun dia berjabat tak. Boleh juga kita basah-basahkan tubuh sikit, basuh-basuh. Mana-mana tempat yang boleh, tukarlah pakaian, ambil baju lain, bawa kain sarung ke baju, pergi ke masjid. Dan jangan pakai baju kerja. Orang kerja pejabat, uniform kerja, tak ada masalah tu, tak titik peluh pun. Duk ala aircon 24 jam mana nak peluh. Yang penting, yang saya kata ni, boruh-boruh yang kerja-kerja yang berpeluh ni. Itu perlu lah. Ataupun orang ni bang body panggil, bang tubuh, perlu dibersih sebelum pergi Jumaat. Itulah para jemaah sekalian, kisah kita yang ke-17 tentang adab ke masjid. Jangan main patah jari, jangan duduk ihtibak, jangan duduk buat bising-bising. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang, dalam jalsah kita yang akan datang. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.